Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung kepada pengiraan seterusnya. Jom. Example 15. A continuous time signal xt is shown in figure 1.3. Signal xt telah diberi iaitu pada figure 1.3 di mana signal ini adalah tetap. Soalan ini menghendaki kita untuk selesaikan, untuk sketch the following sequence: A. xt ut, B. xt u2 minus t, C. xt ut ut tolak 1, dan D. xt delta t tolak 3/2, iaitu impulse signal. Kita cuba buat soalan example 15. Okey. Dan nilai graf signal xt diberi dan memang tetap, dan soalan minta untuk kita hasilkan graf xt ut. Okey, xt ut, xt u2 tolak t, xt ut tolak ut tolak 1, xt delta t tolak 3/2. Jadi kita selesaikan satu-satu. Kita mulakan dengan A. Kita buat A iaitu xt ut. Soalan minta kita supaya hasilkan graf xt kita combinekan dengan ut, iaitu kita darabkan xt, kita darabkan dengan ut. Jadi graf xt dah telah diberi. Okey, jadi kita guna graf yang ni. Sekarang ni kita perlu dapatkan graf ut. Okey, apa itu graf ut? Jadi graf ut kita dah belajar sebelum ni. Graf ut adalah unit step function. Okey, unit step function. Dan macam mana bentuk ataupun rupa graf ut ni? Okey, graf ut ni semua orang mesti ingat dan kena tahu. Graf ut adalah tetap. Dia juga dah tetap. Okey, dan soalan pun tak akan bagi macam mana bentuk graf ut. Okey, dan semua orang kena tahu graf ut. Okey, graf ut satu. Okey, inilah graf ut dan dia memang tetap. Okey. Jadi sekarang kita dah ada graf xt, kita dah ada graf ut. Jadi next kita perlu hasilkan graf xt ut. Jadi kita lukiskan paksi yang baru, iaitu paksi xt ut. Okey, macam mana signal dia? Jadi kita kena combine antara graf xt dan juga ut. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, kita pergi ikut satu-satu nilai t. Okey, kita pergi satu. Okey, yang pertama kita pergi untuk antara negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Okey, negatif 1, 0 kat sini. Okey, dia graf dia menaik. Jadi kita umpama dia, kita ambil kat tengah ni lah. Kita ambil dia 0.5. Okey, kita ambil pada ketinggian 0.5. Okey, untuk negatif 1, 0 sini adalah 0. Okey, jadi macam mana pula dekat sini? Negatif 1, 0. Okey, jadi kita kena darab. 0.5 darab 0, kita akan dapat 0. Okey, jadi ni graf dia kat sini. Okey, boleh? Okey, seterusnya antara 0 dan 1. 01 dekat xt dia 1. Okey, 01 untuk unit step, 01 dia 1. Okey, macam mana untuk graf baru kita? 01. Okey, 01 dia 1. Di mana 1 darab 1 kita akan dapat 1. Okey, next kita tengok antara 1, 2 pula. 1, 2. Okey, 1, 2 kita ambil kat tengah ni lah. Lebih kurang 1.5. Kita ambil. Kita boleh assume dia 1.5. Okey, 1, 2 sini dia 1. Jadi 1.5 darab dengan 1 kita akan dapat 1.5. Betul? Jadi 1.5 sini 2. Jadi antara 1, 2 dia menaik. Ibarat dia sini 1.5. Okey, next antara 2, 3. Okey, antara 2, 3. 2, 3. Okey, dia adalah 2. 2, 3 kat sini pula 1. Jadi 2 darab 1 kita akan dapat antara 2, 3. 2 darab 1 kita akan dapat 2. Okey, antara 3, 4 pula. 3, 4 sini 0. 3, 4 sini 1. 0 darab 1 kita akan dapat 0. Jadi di sini. Okey, jadi ini adalah graf xt ut yang telah dihasilkan. Okey, senang kan? Okey, jadi kita akan cuba selesaikan untuk soalan-soalan yang seterusnya.
Soalan B pula. Okey, soalan B, XT U2 tolak T. Jadi dia soalan minta kita combine antara graf XT dan juga graf U2 tolak T. Okey, ini adalah graf ST. Sekarang tak ada masalah. Kita boleh pakai graf ni terus. Sekarang masalah kita perlu tahu macam mana graf U2 tolak T. Okey, jadi macam mana cara dia? Itu yang ada beberapa cara kita boleh pakai. Yang pertama, kita boleh guna kaedah penggantian. Guna kaedah penggantian macam pada example 1.2. Jadi boleh tengok balik, revision balik example 1.2, example 1.2 macam mana cara kita kaedah penggantian, kita masukkan nilai T. Okey, contohnya kita ambil U2 tolak T kan. Jadi kita buat 2 tolak T sama dengan 0. Jadi T berapa? Okey, T berapa? 2 tolak T sama dengan 1. T berapa? Okey, 2 tolak T sama dengan 3. T berapa? Okey, yang ni kita dah belajar step macam ni dan saya tak akan ajar lagi. Jadi jika nak tahu, sila tengok balik, study balik graf example 1.2. Okey, jadi saya nak tunjukkan cara yang lain. Macam mana kita nak dapatkan graf U2 tolak T. Okey, U2 tolak T. Okey, graf U2 tolak T. U2 tolak T. Okey, U2 tolak T ni ikut pada apa yang kita telah belajar. Kita belajar adalah graf shifting. Shifting iaitu kita belajar graf negatif T tambah 2. Sama kan? Okey, ni sama. Nah, tapi biasanya kita akan belajar iaitu T berada di depan. Okey? Dan kita belajar T ni dia positif. Jadi kita jadikan T ni positif dulu. Kita buat U negatif, okey, T tolak 2. Okey, boleh? Maksudnya kalau kita nak dapatkan balik negatif tambah 2, kita darab masuk saja. Negatif T tambah 2. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada U negatif dalam kurungan T tolak 2. Jadi kita boleh selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, jadi macam mana graf untuk UT tolak 2? UT tolak 2, macam mana graf dia? Graf dia adalah macam ni. UT tolak 2 iaitu tolak 2 maksudnya dia shift ke kanan kepada 2. Ni 2. Okey, dia shift ke kanan 2. Okey. Okey, ini adalah graf UT tolak 2. Okey, sekarang kita dah selesai yang ni. Okey, next. Okey, next adalah U negatif T tolak 2 pula. Sekarang yang ni kita dah ada. Okey, sekarang yang ni kita dah ada. Kita nak buat negatif T tolak 2. Jadi negatif ini bermaksud inverse. Okey, inverse. Jadi kita akan inverse dia. Okey, U negatif T tolak 2. T. Kita inverse dia iaitu kita inverse pada 2. Okey. Ini adalah graf U T tolak 2 ataupun U negatif T tambah 2. Okey, jadi graf inilah yang kita akan pakai untuk kita combinekan bersama dengan XT. Jadi kita terus pakai. Okey, saya terus pakai. Okey, T graf U 2 tolak T. Okey, 2 tolak T. Jadi graf dia berada pada 2. 1, 0, negatif 1. 2. Dia 1. Okey. Jadi ini adalah darab XT, kita darabkan dengan U2 tolak T. Jadi kita darab saja. Kita buat satu graf yang baru. Paksi yang baru. Okey, T. Iaitu nama graf ini adalah XT U2 tolak T. Okey, jadi kita pergi satu-satu macam tadi. Okey, kita pergi dulu dengan negatif 1, 0. Okey, negatif 1, 0. Okey, negatif 1, 0 dekat sini kita boleh anggap dia 0.5. 0.5. Okey, jadi negatif 1, 0 sini adalah 1. Jadi 0.5 darab 1 kita dapat 0.5. Okey, kita dapat 0.5. Jadi di sini 0.5. Okey, antara 0.1 pula. Antara 0.1 sini 1. 0.1 sini dia 1. Jadi 1 darab 1 1.
Next, antara 1 dengan 2. Antara 1, 2 sini, okey, kita ambil kat tengah ni 1.5 lah. Okey, 1.5. Okey, antara 1, 2 sini 1. Jadi 1.5 darab 1, kita dapat 1.5. Okey, ni 2. Ibarat dekat sini lah. Okey, 1.5. Okey, next, antara 2 dengan 3. Macam mana pula? Okey, 2, 3 sini 2. 2 kat 3 sini kosong. Jadi 2 darab kosong, kosong. Sini kosong. Jadi maksud ini dia drop turun ke bawah. Okey, 3, 4 sini kosong. 3, 4 sini kosong. Dan 3 dan 4 sini adalah kosong. Jadi ini adalah graf untuk XT U2 tolak T. Boleh Saya harap semua faham. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan C. Okey, soalan C. XT UT tolak UT tolak 1. Panjang sikit ni. Okey, dekat sini kita tengok, kita boleh assume kita ada paling sekurang-kurangnya kita ada 3 graf basic. Satu, graf yang pertama, graf yang kedua dan juga graf ketiga, dan satu lagi graf kepada result kita iaitu graf yang keempat. Sekurang-kurangnya ada 4. Okey, tapi kita kena selesaikan satu-satu menggunakan kaedah matematik. Ikut pada matematik, kita kena selesaikan dalam kurungan ni dulu. Jadi yang pertama kita perlu buat satu-satu ni dulu. UT tolak UT tolak 1. Kita kena buat yang ni dulu. Jadi first, XT dah ada, tak ada masalah. XT dah ada, terus boleh pakai. Okey, kita kena buat UT dulu. Macam mana graf UT? Okey, semua orang dah tahu. Graf UT, graf yang paling senang, UT. Okey, 1. Ini adalah graf UT. Okey, tetap memang macam ni graf UT. Okey, telah diterangkan macam mana dapat graf UT, telah diterangkan pada sesi sebelum-sebelum ni. Okey, next. UT dah ada, settle. Next, kita nak cari graf UT tolak 1. Kita nak cari graf UT tolak 1 pula. Okey, kita buat paksi T U T tolak 1. Okey, graf UT tolak 1. Okey, kalau graf UT macam ni. Tapi bila graf UT tolak 1, ini adalah shift. Okey, bila tolak 1, dia akan shift ke kanan. Ingat, kalau tolak 1, shift ke kanan. Shift ke kanan sampai mana? Sampai 1. Okey, bila tolak 1, dia shift ke kanan sehingga 1. Okey, jadi graf macam ni, ibarat dia kita gerakkan graf ni ke kanan sehingga kepada T sama dengan 1. Okey, nilai amplitude dia sama 1. Okey. Ini adalah graf UT tolak 1. Okey. UT dah ada, UT tolak 1 dah ada. UT dah ada, UT dah ada, UT tolak 1 dah ada. Jadi kita tolak kedua-dua graf ni. Jadi graf UT kita akan tolak dengan UT tolak 1. Jadi kita perlu buat satu lagi graf T. Nama graf ini adalah UT tolak UT tolak 1. Macam mana kita nak tolak? Kita sama, kita akan ikut satu-satu. Kosong, sini negatif 1. Kosong, negatif 1. Kita mulakan dengan kosong, negatif 1. Okey, negatif 1 sini kosong. Negatif 1 kosong sini kosong. Negatif 1 sini kosong. Jadi kosong tolak kosong, kita dapat kosong. Okey, seterusnya antara 01. Antara 01 sini 1. Antara 01 sini kosong. Okey, jadi 1 tolak kosong adalah 1. Okey, adalah 1. Seterusnya antara 1 2. Antara sini. Antara 1 2 sini. 1 2 sini adalah 1. 1 2 sini juga 1. Jadi 1 tolak 1 adalah kosong. Okey. Graf dia turun ke bawah. Okey, sama juga dengan sini. Sini 1. Sini pun 1. Jadi 1 tolak 1 kosong. Okey, ini adalah graf UT tolak UT tolak 1. Jadi kita dah selesaikan yang dalam kurungan. Dalam kurungan ni kita dah selesaikan. Okey, dah dapat graf UT tolak UT tolak 1, barulah kita boleh darabkan dengan XT. Kita kena darabkan dengan XT. Jadi kita akan buat satu lagi graf yang baru, iaitu graf XT dalam kurungan UT tolak UT tolak 1. Okey, jadi kita tengok satu. Kita gerak satu step juga.
Okey, kita start dengan negatif 1, 0 dulu. Okey, negatif 1, 0 sini dia berapa? Okey, 0.5. Okey, kita assume dia 0.5. Okey. Sebabkan ini darab, jadi kita kena darab. Jadi 0.5 sini kita darabkan dengan graf ut tolak 1 kosong. Jadi 0.5 darab 0, 0. Okey, next. Antara 0, 1. Antara 0, 1 sini dia 1. Okey, antara 0, 1 sini dia 1. Jadi 1 darab 1 kita dapat 1. Okey, next antara 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, 1 2 sini kita assume dia 1.5. Okey, 1.5. Okey, 1 2 sini. 1 2 sini adalah kosong. Jadi 1.5 darab dengan kosong kita dapat kosong. Jadi dia turun. Okey, next 2 3. Okey, 2 3 pada graf XT adalah 2. 2 3 pada graf ut tolak 1 kosong. Jadi 2 darabkan dengan kosong kita akan dapat kosong. Okey, jadi ini adalah graf yang terakhir XT ut tolak 1. Okey, jadi kita perlu buat step by step. Okey, menggunakan matematik. Kita tengok dulu dalam matematik ni ut tolak 1. Kita kena selesaikan dalam kurungan. Dah selesaikan yang ni barulah kita boleh darabkan dengan XT. Jadi dekat sini kita ada lebih kurang dalam 5 graf. Okey, graf pertama, graf kedua, graf ketiga, graf keempat dan graf kelima iaitu jawapan dia, iaitu result yang terakhir dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan D. Soalan D dia soalan D tanya, okey, soalan D XT delta T tolak 3/2. Okey, kali ni kita kena combinekan dengan graf step impulse. Okey, step impulse iaitu delta T tolak 3/2. Okey, jadi graf XT kita dah ada, tak ada masalah. Kita kena buat graf delta T. Okey, macam mana nak buat graf delta T? Okey, sila revise balik pada sesi yang sebelum ni yang telah kita belajar. Okey, graf impulse. Okey, graf impulse semua orang tahu graf impulse dia berbentuk anak panah. Okey, anak panah. Okey, jadi saya tulis dulu T. Ini adalah graf delta T tolak 3/2. Okey, kalau delta T saja tanpa negatif 3/2, okey, graf dia berada betul-betul atas paksi Y ni pada kedudukan kosong. Okey, dia berada di sini. Okey, berada di sini. Okey, tetapi kita ada negatif 3/2 bermaksud dia shift. Okey, bila shift tolak 3/2 dia shift ke kanan. Dia shift ke kanan sehingga ke 3/2. Okey, katakan 3/2 sini. Okey, iaitu pada ketinggian 1. Okey, ini adalah graf step impulse iaitu delta T tolak 3/2. Okey, jadi sekarang kita dah ada XT, kita dah ada. Delta T tolak 3/2 pun kita dah ada. Kita dah ada. Okey, jadi kita perlu selesaikanlah. Okey, kita buat satu paksi yang baru. Paksi yang terakhir iaitu graf XT delta T tolak 3/2. Okey, jadi ni bila melibatkan graf impulse dia sangat senang. Kenapa? Sebab boleh katakan semua yang tempat lain adalah kosong. Sini kosong, sini kosong, 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 kosong. Jadi kita tak perlu kira step by step dah. Tak kira step satu, tak perlu dah nak kira antara negatif 1 0, 0 1, okay, 1 2, 1 3, 1 2, 2 3, 3 4, tak perlu. Jadi kita terus ambil nilai dekat sini 3/2, 3 bagi 2, kita dapat 1.5. Okey, 1.5 iaitu di sini. Kan 3/2. Okey, 3/2 dekat sini adalah lebih kurang dalam 1.5. Okey. Jadi pada 3/2 kat sini dia 1. Jadi kita darablah. XT darab delta T tolak 3/2. Jadi 1.5 kita darabkan dengan 1, kita akan dapat pada kedudukan 3/2. Pada kedudukan 3/2 kita dapat 1.5 darab 1, kita akan dapat 1.5. Okey, 1.5. Itu saja. Senang. Senang kan? Okey, kalau dapat graf impulse, melibatkan graf impulse, macam ni saja result dia. Maknanya sebab kawasan lain kosong,
dekat 3/2 saja yang ada signal. Jadi dekat sini sajalah signal kita. Okey? Okey. Akhirnya, macam mana semua? Nampak macam senang tapi susah, atau nampak susah tapi senang? Yang tu yang kita nak. Jadi nak tahu anda boleh buat ataupun tak boleh, anda kena cuba buat sendiri satu-satu. Walaupun saya dah tunjukkan step by step cara nak buat, masing-masing kena buat juga. Kena tulis sendiri macam mana cara nak buat dia. Kena buat step by step. Buat berulang kali sehingga anda faham. Selagi tak faham, selagi itulah anda kena cuba buat lagi sampai anda faham. Okey? Dan jangan segan untuk tanya kawan-kawan yang faham dan bincang-bincang dengan kawan-kawan juga. Dan kalau tak faham juga, boleh tanya saya. Jumpa personally dengan saya akan cuba fahamkan anda. Okey, jadi teruskan buat latihan banyak-banyak dan cuba lagi. InsyaAllah akan dipermudahkan segalanya. Untuk kali ini, itu sahaja daripada saya. Jadi kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.